Ya, Assalamualaikum dan selamat malam, selamat syak. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh tolong reply dekat chat ni, boleh dengar. Tuan-tuan bagi message yang direct message bagi dekat to everyone. Okay, dengar. So clear memang jelas ke ataupun jauh sikit? Okay, cantik, terbaik. Okay, so kita mulakan dulu dengan doa mengikut agama masing-masing. So kita berdoa dulu, semoga tenang hati.
dan mudah untuk memahamilah market ni. Sebab market trading ni bukan biasa-biasa, tak kisah forex ke, tak kisahlah apa-apa, SPO ke, bursa ke, dia melibatkan nyawa. Setengah orang ramai yang murung sebab trading ni. Ada yang bunuh diri, ada yang buat macam-macam lah. Cederakan diri, loss, murung dan segala-galanya sebab trading. So kalau boleh kita jangan main lah dalam dunia trading ni sebab bahaya. Okay. So tentuan yang ada dalam ni, jadi trader-trader ni adalah golongan-golongan yang profesional, bukannya golongan-golongan yang biasa-biasa. Tak semua orang boleh jadi trader dan tak semua orang faham dan boleh bertahan dalam industri ni. Okay. So, industri ni main emosi yang sangat kuat. Okay, so sebab tu saya bantu tuan-tuan untuk trade lah bersama dengan saya dan cara saya. Okay, so clear jelas tentang hukum makam semua tu, tuan-tuan boleh cari sendirilah. Saya dekat sini saya memang gunakan forex. Saya guna forex sebab forex ni adalah satu instrumen yang laju yang bagus untuk kita kaji. Kalau forex power, yang lain pun semua power lah, tak ada masalah. Okay. Okay, sekarang ni kita dah nak raya Cina kan, dah nak raya Cina minggu depan. Okay, so dah nak raya Cina. So kita, setengah orang cakap kalau raya Cina ni jangan trade lah, apalah. Sebenarnya tak ada kemana pun. Ada setup masuk, ada setup tak ikut, kita cut loss. Macam tu Okay, so sekarang ni nak start dengan pair apa? Kita nak start dengan pair apa sekarang ni? Kita start forex dulu, lepas tu baru ke instrumen lain, dan last sekali baru FCPO. Okay, so gold. Ada yang kena lipat ke? Ataupun nak fokus? Okay, ramai minta gold. Buy H4 kat MACBB. Okay, Tuan Miao buy H4 dekat MACBB. Kat sini ke? Betul sini? Ataupun Tuan buy kat sini? Ni sini, betul? Tengah-tengah yang baru lagi ni. Ini. Okay, so tuan masih keliru. Adakah betul ke tak betul ni? Boleh tak dia naik. Tapi kalau ikut daily dia momentum. Tapi kalau dia turun, tuan kena berhati-hati lah, dia boleh pergi ke sini. Tapi kalau dia nak pergi sini, H4 ni kena buatlah arah kukuh macam tu. Baru dia turun. Sekarang ni tak ada lagi. So bila selagi tak ada arah kukuh, dah ada dua. Kalau dia nak lagi MAB ataupun dia baru nak buat signal untuk buat arah kukuh. So kita tengok H1. Bila kita tengok H1, okay, sekarang ni apa dia? Ada arah kukuh sell. So ni dia tak ada nak buy lagi. Kalau tuan nak buy kat MAB ni, tuan kena tunggu lah arah kukuh buy. Sekarang ni tak ada. So dia boleh turun ke bawah. Sebab apa? Ini momentum dia punya dia punya basic dia ke MA5. Okey, sekarang ni H4 dia memang MAB tapi dia boleh ke sini. Tapi H1 dia tak beritahu arah kukuh buy. Kalau dia bagi tahu arah kukuh buy, barulah dia nak reject MAB. Sekarang ni tak ada lah sebab dia turun. Ini pun dominant break ni. Tuan nampak ni dominant break. Sini dominant break Ni dominant break. So dia pergi ke sini satu lebih kurangnya tu. Okay. Okay, clear ke Encik Miao? Saya tak guna review, saya lebih guna forex untuk ni. H1 valid. Tapi tuan tengok. Dominan yang mana? Yang ni ke? Tuan cakap. Yang ni. Valid tak valid? Yang sini Betul. Bila keliru yang macam ni, okay, dia kalau keliru macam ni, kita tak boleh gabungkan dengan H4. H4 dia dominant sell. Banyak orang dia tergabung. Ni dominant sell. So kita mesti hormat H4. So kalau dia nak naik ni pun, dia kena buat arah kukuh buy. Tapi kalau siapa yang trader musang, dia tak ikut BMA, dia just bogel ni. Dia macam ada bogel kat sini. So ni dia nak entry kat sini lah. Dia PO sini. Tapi bagi kita sebagai trader BMA, dia sell.
Kita nampak dia macam nak buy, ni reject banyak ni, sekali esok dia turun ke bawah. Macam mana nak belikan dia turun ke bawah? Time ni lah kita nak tengok 15. So 15 kena ada Arago sell baru dia nak turun bawah. Sekarang ni 15 pun tak ada Arago sell. So tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan nak trade H4 ke H1 ke 15. Kalau tuan ikut H1, kalau tuan-tuan ikut H1, tuan-tuan kena ikut H1 lah. Sekarang ni Arago sell ni ada. Okay. So ini H1 ni, tu yang kadang orang pening tu, nak ikut H1 ke H4. So itu tanya balik diri tuan-tuan. Tuan-tuan nak trade time frame mana? H4 ke H1? Mana tuan-tuan punya main dia? Bagi saya kalau macam untuk kuatnya H4 lah ibu dia. Ibu dia lah H4. Kalau nak elak jarang cut loss, H4 ibu dia. Memang H4 adalah GPS lah. Banyak cikgu pun cakap H4. Sebab H1 ni biasa je. Kalau SPO kita guna H1. Sebab dia terlalu kuat FCPO kan. Sasul aku. FCPO. Okay. Okay. So sekarang ni itulah keputusan dia. Sama ada dia nak reject MACD ataupun H1 ni dia turun lagi sell. Kalau dia turun sell sebab apa? Ni arah kuku ni dah mati H1 ni. So ini tepat untuk ni lah. Untuk sell. Tapi bila nak sell ikut H1 punya ni, tadi tuan-tuan nak guna H1 punya signal. So tuan-tuan kena tunggu ni sikit. N15 ada tak arah kuku sell? Kalau tak ada, dia boleh naik buy sebab dia nak buat arah kuku buy kat sini. Sebab dia reject MACD. Itu kalau kita trade H4. Kalau intraday, kalau tuan-tuan nak ikut H1 sangat kita tunggu je. Kita tunggu L15 ni. Jadi apa? Kita tunggu L15 ni apa? Key dia. So alah M15 ni tak ke mana, tak lama sangat tunggu. Okay, nanti kita tengok. Okay, so clear Tuan Miao. Ikut time frame mana tuan nak? H1 ke, L15 ke? Mana tuan nak? Kalau H4 jadi candlestick arah sell. Kalau tuan cut loss H4 ni. Tapi tuan akan ni lah. Kalau boleh tunggulah atas sikit. Kalau tuan-tuan punya akaun banyak lah. Kalau buat Arago sell. Tapi kalau saya kerja ni H4, saya tunggu H1 je. Tak entry lah ni. Saya tunggu H1 untuk buat Arago buy. Tapi sementara tu saya tunggu H1 punya Arago sell. So saya akan tunggu ni dulu. Saya akan buy dulu. M15 ni. Kalau dia buat Arago sell, saya akan join sell. Sebab H1 ni takut tiba kita tak join buy, kita terlepas. Tiba dia terus push atas ni buat H1 punya arah kukuh. Itu yang kena. Itu pisang. So kalau tak nak, ni biasa FCBO yang join macam ni lah. Kalau tak terlepas buang. So join dulu buy. Tapi kalau macam ni, kalau tuan-tuan risau sangat, tuan-tuan tunggulah H1 ni. Untuk permulaan lah starting. Tapi kita tahu dia masih MACD ni. Masih reject, dia boleh jadi reject. Tapi kalau dia turun, ni MA5. Kita tunggu kat sini, kat H4 ni ada apa. Okay. Okay, nanti saya tengok di next. Nanti saya tengok, kejap lagi nanti saya tengok di next. Okay. Salam dari Penyalang. Okay. Terima kasih Saiful, selamat datang. So, trader Sarawak tak ramai saya jumpa. Kebanyakan trader Sarawak banyak main ni, price action. BBMA kurang sikit. Sabah ramai. Sabah dan Brunei. Okay. So, welcome. Jarang jumpa ni trader Sarawak. Okay, so sekarang ni kita tengok apa pula tadi goal dah clear Okay. So apa pula ni? Pair apa pula? Jangan malu. Kalau tak ni tulis je. Tuan kena lipatkan ni kita betulkan. Cuma jangan conteng lah ni. Cik Alim. GJ. Okay GJ. Tuan kena lipat ke apa? Jadi saya beritahu. Okay kita ulang balik. GJ. Tuan kena lipat ke apa? Beritahu saya. Tuan buy ke tuan sell? Tuan buy kat mana? Price yang mana? DMC. Oh Allah. Tak boleh buat apa tu. Tuan ada basic BMA ke tak? Tak apa, tuan boleh ubah. Semua orang boleh ubah. Itu balas dendam tu adalah kita punya ni lah sebenarnya untuk sedang hati. Tapi kalau kita
dah biasa, dah mahir, tak ada nak balas dendam ni. Kita akan tunggu betul-betul, akan masuk betul-betul. Tapi tak apa, itu biasa, normal. Tuan berapa tahun dah dalam trading? Ini semua downtrend ni. Very nice. Sangat cantik. Ini semua downtrend untuk GJ. 3 tahun. Kalau tuan 3 tahun dengan BBMA ke tak? Ke tuan dengan plus action? Dengan BBMA dah berapa tahun? Itu normal. Kalau BMA 1 tahun, memang standard kena lipat. Tuan jangan sedih hati, jangan risau. Kalau BMA setahun, 2 tahun kena lipat itu normal. BMA ni ilmu yang susah sikit, yang mahal. Itu biasa normal. Tapi kalau tuan dah dapat rentak dia, dah power, dah masa saya jamin 3 tahun lah. So jangan sedih-sedih. Setahun tu normal, biasa. Sebab tu ada orang macam saya ni, tolong cepatkan sikit lah untuk pemahaman tu. Okay, so tuan buy kat mana? Cuba beritahu saya, tuan buy kat mana? Price, nombor, harga berapa? Beritahu saya kat mana? Sementara tu, tuan tak payah belajar SNR dengan trendline pun tak apa. Takut tuan salah garis. SNR dengan trendline ni, dia masing-masing ikut broker tau. Kadang tuan garis macam mana pun, tiba-tiba tak jadi. Itu pisang. Kadang tuan nak garis sini, kejap nak garis sini, kejap nak garis sini. Pening. Baik tak payah. Baik tuan tak payah pening-pening, tengok je lah chart yang dah siap untuk MA ni. Sebab ni MA5 ni umpama trendline lah. Cuma dia dynamic trendline. Dia ikut price yang tu dijadikan. So lagi simple. Okay, so beritahu tuan baik kat mana saya tengok kan. Terima kasih Tuan Gaza, student last chapter. Daripada 2020 saya kenal dia. Memang terbaik lah. Sentiasa support. Jangan lupa beli sambal. Tuan buy kat ni, dekat mana? Dekat sini atau tuan buy kat sini? Tuan buy dekat situ sebab apa? Sebab apa tuan buy kat situ? Itu nak tahu. Sebelum tuan buy tu, at least kita kena ada 3 alasan. Kenapa buy kat situ? Wajib ada. Ni kalau trader baru lah. Wajib ada 3 alasan entry. Tak ada, nanti main. Kalau tak ada 3 alasan ni, boleh lah ikut. Bagi saya kena ada 3 alasan. Katakan tuan buy kat sini. So apa tuan buy? First kali, mesti kena ada arah kuku buy. Itu syarat wajib. Time frame besar ada arah kuku buy. Ada? Tak ada. So kenapa nak buy sini? Alasan pertama pun dah tak boleh jawab. Kita dah tak boleh buy situ. Kita kena sell. Macam tu. Magic trend arah kuku. Kalau tuan buy kat sini, sepatutnya kalau at least tuan nak buy, tuan kena buy kat sini. Sebab bila ada arah kuku, destinasi dia low BB kat sini, at least tuan buy kat sini pun dapatlah sikit duit sini. Kalau dia tenang. Ini tengah-tengah ni tuan. Ni kalau campur dengan SNR, itu pisang ni. Ni ada zone. Ni ada zone. Ni kalau kita bogelkan ni, ni ada zone. Ni jangan risaulah, zone ni pun saya belajar lama dah zone ni. Saya scalper dulu dengan zone. Okay, so kalau cakap zone-zone ni, saya bagi jamin lah. Lebih baik tuan-tuan main BBMA. Okay, so jamin. Breakout. So dalam zone ni, ada lagi zone kat H1. Dia breakout lagi awal. Kat sini breakout masuk. Ni dia dah breakout, dia mesti sampai sini tau. Dia ejek. Kalau buy siapa yang main ni. Tapi tu saya cakap pening. Nampak ni. Dalam masa zone tu ada nampak breakout. Dia try sampai sini TP dah. Waktu dia main-main sini tahu ni siapa yang masuk dalam zone ni, kita tak payah pening. Tak payah buat apa. Keliru.
Sekali breakout sini, ambil. Nampak ni, ni clear zone ni. Ni kalau saya ajar zone to zone ni, dulu saya ingat nak ajar student video coaching zone to zone, tapi nanti ada yang terlupa BMA ni. Bila dah terlupa BMA nanti dia campur semua, tu yang saya tak adik ajar. Ni ada zone ni satu. Tapi semalam ni saya bukan nak ajar zone lah. Saya bukan nak ajar zone. Saya berani jamin lah. Paling hebat teknik yang paling sedap adalah BBMA. Okay, so daripada bening zone-zone ni. Daripada bening tak tahu apa, tak payah. Tengok je BBMA. Ada arah kuku H4, dah tahu trend. Sekarang ada arah kuku? Tak ada. Kalau student last chapter, student video coaching saya, ini tempat entry doang. Ni, kita ada pattern-pattern. Entry kat BBB, entry MA5, MA10, entry yang merapat, ada yang tak sampai. Itu kalau tuan-tuan tahu benda tu, insyaAllah lah tak kena lipat. Okay, so tuan-tuan tersilap kat sini. So kat sini jangan pula tuan masuk sel pula. Dia mungkin boleh naik untuk bagi entry kat sini, MA5. So jangan nak terus masuk. Biar je yang dah berlalu tu berlalu. So untuk permulaan yang utama tuan baru nak belajar ni, pertama sekali main H4 dulu. H4, siapa yang nak belajar H4 je. Jangan tengok H1 dan tengok H4. H4 ada arah kukuh, baru tengok. Ada arah kukuh H4 baru tengok. Ada arah kukuh sel H4 baru tengok. Belikkan. Dan masuk H1 dulu, bahaya. Okay. Clear Saipul. Okay, Najib bin Musa. Ya, tuan kalau nak BBM untuk FCPO ni, saya galakkan tuan main forex dulu. Training kat forex dulu. Sebab FCPO memang tak sempat lah nak training. Memang laju. Memang BBM ni susah sikit, tapi belajar dulu basic. Saya slow. Jangan risau. Sebab entry tu entry tuan sendiri. Tuan entry tu sebab apa? Okey, katakan tuan tadi dia buy kat sini Katakan dia buy kat sini. Okey. Okey, first kali. Dia buy tu sebab apa? Buy sebab apa? Buy sebab apa? Kenapa nak buy? Setiap kali kita entry buy atau sell mesti kena bersebab, betul tak? Kita bukannya busuk-busuk masuk. Okey, kalau katakan tuan buy sebab dia dah sampai price action ni. Dah sampai sini sebab tu tuan nak buy sini. Okey, katakanlah. Okey. Tuan tulis lah. Okey, aku buy sebab dia dah langgar ni. Okey. So cari alasan yang kedua. Benda ni valid tak? Tapi besar. Itu tuan kena tengok. Adakah valid? Sekali tuan tengok sini. Ui, ini tak ada SNR, tak ada ABC kat sini. Tuan dah sangkut situ. So apa yang validkan ni? H4 mesti kena ada kukuh untuk buy. Sekarang ada tak ada kukuh buy? Tak ada. So tuan tak edit lah buy sini. Tuan tak edit. Okay. Kalau tuan entry kat sini, okay, katakan ni ada arah kukuh, ni ada arah kukuh sell. Okay, ni sell ni. Okay, tuan entry kat sini. Apa sebab tuan nak entry kat sini? Tuan nak sell lah, kata memang tuan nak sell. Sebab apa tuan nak entry sini? First kali. Tuan entry kat sini sebab ada arah sell betul. Okay, first. Okay. Yang kedua, dia dekat MA5, MA10. Betul. Dan MAB. Macam basic tu. Okay, betul. Itu dah alasan kedua. Dan alasan ketiga. Okay. Dan alasan ketiga. Tuan kena cari alasan ketiga tu apa. Alasan ketiga, mestilah kena time frame bawah. Sebab nak balik kan. Itu yang paling terakhir lah. Okay, so semua dah ada. Arah dah ada. Tempat entry dia dah sampai. So yang last sekali, tuan kena tengok time bawah. Adakah diikut? Ni, adakah diikut kat sini? So tuan tak boleh entry lagi sini. So apa? Dia tak ada arah kukuh sell. Sekali sini ada. Tuan sell lah sini. Sekali dia naik atas lagi. Okay, dia naik atas lagi. So kita tengok balik. Kenapa dia naik atas ni? So boleh tak lagi sell ni? Nak cut loss ke tak nak cut loss? Itu pun tuan kena ada alasan juga. 3 alasan tu. Nak cut loss. Kenapa nak cut loss ni? Adakah dia arah kukuh buy? Tak ada. So jangan cut loss. So alasan kedua, adakah dia dekat tempat NT? Betul? So alasan kedua. So alasan ketiga, adakah H1 dia ikut balik trend tadi? Ada tak? So kena tunggu lah. Baru boleh hold ke sell ke? Nampak? Ada aku sell. So hold lah.
Bila hold nampak. Sampai sini ada lagi alasan. Nak cut loss tak. Dia cut loss bila ada arah kuku buy. Sekarang tak ada. So kalau tuan sell sini, tuan TP sini, sekali dia naik sini, dia turun macam ni. Kan melopong. Oh wow, kenapa aku cut tadi, bayar aku hold. Kenapa hidup aku jadi macam tu. Nanti jadinya tu lah. Okay, so saya dah alami lama lah. Itu saya share. Okay. So tuan yang baru-baru ni, tuan memang susah. BMA susah. Dia perlukan latihan, bukan latihan lah. Dia perlukan back test yang banyak. So tuan-tuan kalau setahun yang pertama, kedua tak pandai-pandai, tak apa, jangan risau, jangan risau. Memang standard. Tahun ketiga mesti kena pandai BMA. Tapi lagi banyak kena lipat, lagi pandai. Tapi jangan banyak kena lipat, tuan tak tahu sebab apa kena lipat tu. Kena tahu. Kalau tak tahu, kita tak ada progress lah maksud dia. Kalau tuan tahu, kat situ lah area yang tuan kena betulkan. Katakan tuan baik, tiba-tiba tuan nak buy kat sini kan. Pun cantik ni. Okay, kata tuan nak buy. Sekali buy, dia turun ke bawah buy. Okay, dia bye-bye. So macam mana? Apa kesilapan tuan? Mestilah arah kuku tak ada, macam mana nak buy? Tuan ikut. Tuan share ilmu, share ajar orang. Nanti kita tahu, betul gak ni. Aku jadi share, jangan risau. Okay, so siapa lagi ni? Tadi soalan tadi, siapa tadi? WTI. Ada lagi ke tuan yang tanya tadi? Saya pun WTI saya tak trade. So tolong tunjukkan. Siapa yang kat sini yang trade Bitcoin pun saya tengok kawan-kawan saya yang kaki Bitcoin dia tak trade. Dia main Bitcoin. Oh, Bitcoin ni beli balon. Lalu sana. Ini dia melopong. Melopong doang. Asal Bitcoin tak naik ni. Padahal dah ramai dah ni guna. Ramai negara dah guna. Dia iktiraf asal Bitcoin turun lagi. Itu dia start salahkan. Macam-macam lah. Kenapa lah ni. Kenapa lah. So, macam saya cakap tadi. Kita bukannya nak jadi investor. Kita nak trader. So kalau kita tengok ni downtrend, masih downtrend. Ini lah, siapa yang Bitcoin sini paling sedap ni sell. Ni ada setan 2% ni sell ni. Hui, lazat. Tapi saya tak trade Bitcoin lah. Okay, so tadi siapa ada nak tanya tu? Betul saya. Betul saya, siapa yang ada soalan? Jangan segan. Tak apa, beritahu. Siapa yang baru first time datang ni pun baru kenal saya dekat Telegram tu tak apa. Jangan risau. Bagi tahu. Student video coaching yang ada dah ni pun tak apa, boleh tanya, jangan risau. Tadi ada orang tanya di next tadi. Di next. Saya tengok di next. Di next ni zaman bila ni saya main ni? Zaman 2020, lama lah tadi. Okay, so di next. Tuan kena lipat kanan tu, Tuan Ahmad. Bitcoin tadi. Ni nampak di next. Ni dia anti buy. Okay, ni anti buy. Tapi nak tengok berapa bulan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berapa tahun ni. Daripada sini dia punya pullback ke baru naik. Dekat 16 bulan. Setahun. Cakap. Sekejap. 9 bulan, 10 bulan kat sini. Apa mampus ni. Main busa. Kalau kau main tu, relax je FCBO. Cut loss, tukar. Ini main busa 10 bulan kau nak buat apa ni? Penat tu. Bila dapat sedap. Tapi bila dah float kat sini, tiba kita buy kat sini pula. Katakan naik ke trend. 10 bulan mati duit sini. Ini pisang. Kalau jual rugi. Okay. EJ, kita tengok EJ. Belesto jap, kita tengok alang-alang ni Belesto. Belesto Energy. Ini Belesto Energy. Dia baru nak mendatangkan BB ni. Baru nak mendatangkan. Kalau better, kalau ambil buy, ambil bila price bawah ni lah. Tapi dia baru nak mendatangkan, tak ada arah kuku buy lagi.
kalau nak main untuk busa ni better monthly ni kasih Aragoku Buy baru simpan, tak kisah. Selagi tak ada Aragoku Buy jangan beli lah, jangan nak ikut-ikut orang sebab dia orang banyak inside trader. Itu yang risiko dia. Kalau asal pun biar weekly ni ada Aragoku Buy baru masuk. Tapi nasihat saya lah, sebab saya pernah trade busa agak lama agak, better tunggu monthly ni Aragoku itu je. Kalau tuan main monthly punya Aragoku untuk busa ni, dia turun lah macam mana pun relax ke. Selagi dia tak buat Aragoku sell. Tapi kena ingat bila dah ada Aragoku Buy je ni, dia sensi top BB tuan lari lah, jangan simpan. Kalau tuan simpan dah biar. Itu je dia punya ni. Sebab kalau tengokkan ni counter-counter yang saya pernah masuk dulu, ada Aragoku nampak pick up. Siapa pernah tahu, saya punya channel tu pernah tahu, saya ada screenshot, saya post pasal pick up lah, inilah semua ada sensor nampak Aragoku pecah ni hole sampai sini 423 pullback. So ini last saya trade dengan Musa. Nak tunggu penat bulan nak tunggu ni. Okay, beli store macam saya cakap tadi, Sapura, kita tengok Sapura lagi lah. Dia tengok beli store lebih kurang nampak. Oh ini lagi tak boleh masuk langsung, jangan masuk langsung. Selagi tak ada Aragoku Buy nanti jangan masuk. Ni buat bodoh lah, jangan pandang pun. Kalau tuan baik sini yang pisang tu, tiba broker ke apa geng-geng cakap, buy sekarang ni, dia dekat kaki ni. Kaki apa ni, dia turun lagi. Selagi tak ada Aragoku Buy jangan beli. Okay. Bila ada Aragoku Buy, mati Aragoku saja ni, kena cut. Tak kisahlah macam mana pun, cut. Nampak? Kalau tak cut ni jadi dia. Konon sampai kaki lah ni, weh aku kena beli ni, aku beli ni. Sampai sini, hole, alas, ambil. Mampus. Selagi tak ada mati Aragoku, tunggu je, simpan, beli. Okay. Nanti Intel sekejap saya tengok. Sapura pisang, Ballista pisang. Kejap lagi kita tengok ni. WTI, kita tengok sekejap WTI. Tuan ambil ni ke? Oil futures. Ni crude oil. Ni, betul. Mr. Kakao betul. Ni dia sama macam CLE. CLE maksud dia crude oil futures. Ni futures dia dengan WTI tadi lebih kurang. So kalau crude oil ni dia naik, maksud dia yang WTI tu pun ikutlah. Sebab tu kita kena pandang dia lebih kurang. Okay, so macam ni dia naik. Okay, dia naik sampai sini. Dia bagi dia entry. Weekly dia reject sini. So bila dia reject ni maksud dia apa? Dia kena pullback sikit, kena bagi macam basic betul. Mesti MA5 10. Macam tadi tuan tadi kena lipat. Macam tuan tadi kena lipat. Macam ni nampak? Saya tunjuk. Nampak? Sampai sini sekali dia reject. So apa dia nak pergi ke MA5 low? Betul? Lebih kurang tak? Nampak? Lebih kurang tak? Nampak je lebih kurang tapi jangan percaya. Nampak je sebab itu memang kita dah ciri-ciri tu kalau dah lama tengok dia nampak yang tu. So kita tak ada terus masuk kat sini. So ada top buyer. So kat daily tu lebih kurang kan. So kat sini apa jadi? Dia anti buy. Tapi H4 kena apa? Kena ada Aragoku Buy. Sekarang ada Aragoku Buy. Tak ada. Ni anti sell. Tapi sell ni kena tunggu Aragoku sell lah sini. So ni dia anti sell untuk H4. Tapi kadang kalau kita buat H4 ni tiba dia buat Aragoku Buy, pisang lah sebab ini anti buy. Sebab tu keputusan dia kat timing kecil. Tuan nak ikut mana? Itu je keputusan dia. Tuan nak ikut mana? Kalau tuan nak sell H4 ni, kalau kita keliru, signal kita kat mana? H4. Tak kisah apa-apa, H4 kita ni signal. Paling kuat H4. Tapi kita nak entry, ikut timing bawah lah. So keputusannya kingmaker dia siapa? H1. Kat sini. Adakah Aragoku sell? Kalau Aragoku sell, dia ikut H4 ni. Katakanlah tuan tiba kat sini, kan? Tuan buy, saya H4 ni dia turun. Tuan nak salah siapa? H4 ada cakap Aragoku Buy? Tak ada. Mesti tuan kena salahkan diri sendiri. Betul tak? Asal aku buy, dah tahu H4 ni Aragoku sell. Apalah tangan aku ni gatal sangat ni nak buy sini. Tu pisang. Okay, clear BTI. Okay, so kita kembali kepada tadi tu. Last Intel Nasdaq. Ui, ni macam ni.
H4 nampak? Signal apa-apa H4. Selagi H4 ada arah sell, dia tak ada arah buy, macam ni nak buy? Betul tak? Tiba-tiba dia buat daily. So dia sambung. Okay. So Intel ni, monthly nampak. Dia bagi range sell untuk monthly. Dia naik atas tu sebab ni. Siapa yang beli, kena lah tu. So macam mana nak tahu kejatuhan dia? Kalau berpandukan kepada monthly, dia mesti langgar sini low BB ataupun kita ambil sini lah. Ada price kat sini, ada zone kat sini. Okay, kalau nak jatuh ke situ lah. Tapi yang syarat sini kena ada logo sell. Selagi tak ada logo sell tak boleh. So dia jatuh mungkin dia try kat sini M5. So kat M5 ni yang kena tunggu. Ada tak arah kukuh buy kat sini? Kalau tak ada, tak boleh lah nak buy. So dia akan turun lagi. So bila dia turun tadi, kita tahu destinasi dia mesti low BB bila ada arah. So setiap time frame main peranan masing-masing. Sampai sini dia main low. Lepas tu dia turun bawah. Okay. Macam ni. Nampak? So ni sell. Cantik sell. Sangat cantik sini sell. Downtrend ni. Downtrend sampai sini kita boleh lah. Kadang-kadang dia buat sini. Dia naik jap. H1 ni tiba buat arah kukuh buy. Dia buat arah kukuh buy tu. Kita tunggu lah arah kukuh sell. Okay. Dia macam ni lah. Ni Nampak? Dia buat arah kukuh buy tiba. Sekali dia buat arah kukuh sell. Ini yang saya tak cantik. Bila BB mengecut. Dia buat arah kukuh macam ni. Tiba lawan balik sini. Ini yang kita masuk. Lagi better. Okay. WTI tadi saya rasa saya dah cakap tadi. Okay, SWO. Jadi last. So Intel okay clear sekarang ni last EJ dengan arah EU. Okay, sekejap saya buka forex. EJ dengan EU tu. EU. Okay, EU. Ada co-sell. Destinasi low BB. Okay. Welcome. Okay, ada kode sini. Okay, dan weekly. Adakah ini ranting yang kita nak? Ini ada arah awal buy. So, ni dah pening ni. Tapi kita dah tahu. Kalau turun sampai sini, okay lah. Kita cari peluang buy. Sekarang apa ada? Arah sell untuk daily. So, daily ni arah sell. So, bila ada daily ni arah sell. Okay, bila daily ni ada arah sell. Sini. So, ada nak batal. So, kita sell ni. So, kalau nak batal, dia kena buat arah buy tu lah. So, sekarang kita tengok H4. Okay, so sekarang H4 arah buy. So macam ni kita kena tunggu. Ada arah sell lah, baru kita boleh masuk. Baru dia lengkapkan. Kalau tak susah ni. Bahaya. Sebab ni dia jadi macam ni. Kita tunggu ada arah sell kat sini. Sekarang arah buy. Takut tiba buat arah buy dia lompat ke sini ke, dia buat ke, dia batalkan balik ni ke. Itu kita tahu apa-apa. Yang penting kita tengok yang terdekat lah, yang terkini. Okay. Ni mungkin dia buat arah sell sini. Tapi fake ke tiba dia buat arah buy. Itu kita tahu. Tapi untuk sekarang ni, yang kita tahu, the sell. Ni arah sell. Untuk sekarang ni. Okay, itu untuk EU. Last kita tengok EJ. EJ. Yang tadi tuan-tuan FCBO tu tadi kena lipat ke? Tuan kena lipat ke? Okay, EJ. Arah sell. Arah buy, tempat entry. Jangan main. Weekly punya ranting untuk buy sangat tinggi. Maybe pun ada sini. Nanti orang keliru kat sini daily. Oi, ni sell ni. Tapi dia terlupa nak tengok weekly. Ni ada arah buy tempat entry dia. So ini dia berada di kawasan ranting. So apa kena buat? Tengok H4. H4 kalau ada arah buy boleh lah buy. Sekarang ni tak ada arah buy tak boleh lah. Tapi kalau nak sell pun bayar juga. Ni dah ujung-ujung ni. Sebab dia dah ujung-ujung sebab apa saya cakap ujung-ujung? Sebab dia dekat tempat ranting untuk weekly. Kalau kat sini okey lagi. Ini sekarang dekat tempat ranting untuk weekly. Okay, so clear Okay, so kita tengok SCPO yang terakhir. Contract April sekarang ni. FCPOJ. Okay, SCPOJ. So sekarang ni untuk SCPO dia dah paling highest paling highest dalam sejarah. Dalam sejarah apa? Sejarah ni lah. Sejarah untuk pemanggil trading sejarah Malaysia. Okay, kejap saya tunjukkan SCPO punya fokus. Kita tengok trading ekonomi.
Okay, tuan nampak tuan SPO Ahmad Syamuddin, okay, nampak Okay, kita tengok fokus ni buka dekat trade economics je, commodity palm oil. Okay, nampak Okay, so tuan tengok dia punya fokus dia. Dia expect price akan turun sampai 4463. Ini fokus saja, jangan percaya. Tapi ikutkan nak ikutkan dia punya tu, setiap kali ada apa new high ataupun all time high, dia mesti pullback gila-gila lah macam Bitcoin ni. So ini dia punya expect lah daripada trading ekonomi, bukan saya dia orang yang beritahu. So kemungkinan price akan dapat buat all time high ni, dia akan turun dulu, pullback, lepas tu dia akan naik lagi tinggi daripada ni lah. So summary dia beritahu dah 5 minggu daripada start itu, dah 5 minggu daripada awal bulan itu, price bullish saja, tak pernah pullback lagi. So dalam hukum trading, dia mesti ada pullback bila ada all time high tu. Okay, ni tuan nampak ni. Nampak dia punya ni fokus dia. So kalau tuan-tuan risau ke apa ke, tuan tengok fokus ni. So ini all time high, kita jangan terburu-buru lah nak kejar price kat atas ni. Itu yang bahaya tu. Biasa orang dia bila dah sampai sini dia lagi nak masuk buy. Bila masuk buy tu kan dia kena. Okay, so macam ni, kalau dia ada signal sell, dia akan sell untuk bagi re-entry. So kita tak kisahlah all time high ke apa ke, kita akan tengok signal. Sama juga macam FCPO dengan forex ke apa, kita akan guna H4 untuk GPS, tapi untuk HPO kita main intraday, kita kena guna H1. So H1 ada rusak? Tak ada. Ni tempat-tempat re-entry untuk buy. Cuma buy MACD. Ni siapa main balon je macam busuk, tak team trade yang dia belajar dalam semua hidup dia, bila price langgar MACD kita buy. Ini dia menang lah ni. Dia dapat lah. Tak payah belajar untuk apa. Dia tengok basic price langgar MACD, beli. Tu profit macam tu. Itu siapa yang ni lah. Kalau yang betul-betul tuan trader nak faham kenapa MACD ni jadi macam ni, tuan-tuan kena kaji lagi dalam lah. So SPO ni kita tengok esok dia gap macam mana. Dan kita kena tengok soybean pun, pembetulan harga soybean pun insyaAllah akan ada sebab dia dah berapa top ni, 1, 2, 3. Mungkin ada turun bawah untuk pullback tu. Baru dia akan naik balik ke, itu kita pun tak tahu. Sebab ini price soybean jadi macam ni. Sebab apa? Sebab India sekarang ni dia memang nak soya bean. Lepas tu harga soya bean naik. Bila harga soya bean naik, harga soya mahal, orang pun lari kepada alternatif lain, iaitu kepada minyak sawit kita. Bila sampai minyak sawit kita, bila permintaan tinggi, harga pun ikutlah sama macam soya. Nampak ni? Sekali dia naik ni, mesti soya pun naik. Itu dia punya konsep dia lah. Konsep dia senang ke. Kalau orang suka minyak soya, tapi bila minyak soya mahal, dia belilah minyak murah sikit kelapa sawit. Tapi bila semua dah kembali kepada kelapa sawit, harga naik. Itu logik dia lah. Okay. So kalau soya ni dia pun tak boleh go mana. Mungkin nak pullback. Kita tengok esok palm oil ni. Betul-betul barang berganti. Sebab soya mahal. Sekarang ni pun Indon pun dia sekat kita punya, dia sekat untuk eksport sawit dia. Konon-konon dia dah jadi apa? Dia dah jadi macam apa tu, pemegang dia memang pengeluar paling besar. So dia sekarang tengah hold sebab dia nak main harga macam tu. Tapi itu semua tak penting. Yang penting kita tengok trade, kita chart, kita be trader. Dia buatlah macam mana pun. So kita tengok lah Indonesia punya kerajaan nak buat apa. Sebab dia pengeluar terbesar. So kita terpaksa ikut dia lah. Kita pun ekspor kita turun ikut palm oil ni. Kalau tuan-tuan tengok ni, summary dia. Tapi kenapa price naik? Kita punya ekspor pun problem. Apa ni? Ni tuan-tuan bolehlah buka trading view ni, tengok yang natural gas ke crude oil ke semua di sini. Dan crude oil, kalau kita tengok crude oil macam WTI tu, kita tengok memang dia turun sini. Dia turun itu. Tapi kita tahu dia nak naik ke nak apa ke, kita tahu. So ini saya rasa untuk minggu depan dia orang akan buat correction luar sebab dah lama naik kan. Okay. So SBO itulah kita tunggu. Okay, so dalam ni siapa yang belum join coaching saya, yang tak tahu setup sampai tak sampai berapa pattern tu, sekarang pergi je dekat Visual FX ni, ada promosi untuk Raya Cina. Tapi kalau tuan-tuan macam masih tak ada duit untuk beli video coaching ni, tak apa, jangan sedih.
tuan belilah sambal dulu. Makan sambal saya dulu lah. Saya ada buat sambal. Tapi bukan saya, resipi saya cuma company lah. Okay. Rasa lu koyak tak koyak, rasa nanti beritahu saya. Okay. So promosi ni tahan sampai saya bagilah sampai habis dari Cina lah, sampai Jumaat lah 4 Februari ke. Okay. So slow, jangan rushing, jangan penyalong apa nak beli. So slow. Jangan nak kelang kabut nak belajar. Biar relax ke. Dekat YouTube saya boleh ulang-ulang ni video. Okay. Okay, jumpa lagi dan selamat malam. Semoga tuan-tuan dapat manfaat. Dan sekarang ni saya macam dah settle lah sambal semua. So mungkin saya akan buat live Zoom selalu lah, kerap lah. Tapi untuk video coaching punya group. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.